Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sambungan penjelasan saya ke atas buku saya ini, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Sambil itu kita ada pertunjukan fountain di Taman Tasik Shah Alam yang berhampiran dengan kompleks PKNS ya. Okay. Tapi ada muzik, harap-harap boleh dengar suara saya ni. Baik, kita sekarang di muka surat 43. Okey, insya-Allah muka surat 43 sehingga 46 di mana saya akan bincang tentang kesabaran. Sebelum ini saya telah menerangkan beberapa makam tentang sabar. Ini wajib. Redha itu yang terbaik, syukur susah nak dicapai. Okey, tapi yang paling minimum ialah sabar di mana kita menahan diri daripada perkataan, perbuatan ataupun ingatan yang dilarang oleh syariat Islam apabila diuji dengan sesuatu ujian. Khasnya dalam topik kita ni apabila diuji dengan sesuatu penyakit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesabaran ini paling penting adalah apabila pukulan pertama ataupun first impact. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kita di muka surah 43 yang bermaksud sesungguhnya kesabaran itu tidak lain. Tidak lain ketika pukulan yang awal ataupun pukulan yang pertama. Sebab apabila pukulan pertama ni, we are not expecting it. Kita tengah biasa, saya pun tengah-tengah biasa ni, tiba-tiba kamera dengan tripod orang bawa lari. Ujian ni. Tapi sabar, kita kejar. Tapi tak adalah pergi. Okey. Jadi kesabaran yang paling penting itu adalah at the first impact. Pada pukulan yang pertama, hendaklah kita sabar. Dan kesabaran itu sekali lagi saya ulangi ialah menahan diri daripada perkataan, perbuatan ataupun ingatan yang dilarang oleh syarak. Kemudiannya kalau kita ni sebagai manusia biasa memang kadang-kadang terlepas, terlanjur marah, itu sebagai manusia tak mengapa, cepat kita beristighfar, cepat kita cool down ya. Dan di sini juga pentingnya peranan ahli keluarga, sahabat handai untuk memberi nasihat supaya bersabar. Kita boleh nasihat sebagai sabar, ataupun kalau kita bacakan hadis-hadis sebagaimana yang saya bacakan sebelum ini tentang keutamaan bersabar, keutamaan apabila diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah lebih baik. Itu adalah lebih baik ya tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ini timbul soalan kalau seseorang itu menangis, apakah itu termasuk dalam kategori tidak sabar? Okey, sebenarnya menangis adalah sesuatu yang fitrah, sesuatu yang normal, ia tidak termasuk dalam sebagai apa yang dikatakan tidak sabar ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah menangis. Okey. Dalam sebuah hadis di muka surat nombor 45. Okay, hadis di muka surat nombor 45, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah SAW pernah kematian anak kecilnya yang bernama Ibrahim. Lalu Rasulullah SAW pun menitiskan air mata. Para sahabat tengok, Rasulullah kau menangis? Okay. Para sahabat pun bertanya macam terkejut sebab mereka anggap dilarang menangis sebab kena sabar je. Lelaki mungkin okey, tetapi perempuan, wanita mungkin tidak. Tapi Rasulullah SAW pun menitiskan air mata. Apabila ditanya oleh para sahabat itu, maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya mata menitiskan air mata dan hati bersedih. Akan tetapi kami tidak berkata-kata kecuali apa yang diredai oleh Tuhan kami. Sesungguhnya kami benar-benar bersedih dengan pemergianmu, wahai Ibrahim. Okey. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini menerangkan bahawa bersedih, hati yang bersedih, mata yang berlinangan air mata adalah sesuatu yang dibolehkan. Itu memang fitrah manusia yang sihat. Fitrah manusia yang sihat dan ia bukanlah satu indikasi orang itu tidak bersabar. Tidak bersabar adalah apabila dia meratap kematian. Maknanya dia pukul-pukul diri dia, cakar-cakar diri ke, mengkorek, merobek-robek, mengoyakkan baju ke, itu yang dinamakan sebagai tidak sabar. Itu yang dinamakan meratap, yang dilarang dalam Islam. Adapun menangis, itu adalah ciri-ciri, adalah fitrah seorang yang sehat. Okay, it is normal to cry. It is not a sign of weakness. It is normal to cry, to be sad.
Tetapi hatinya tetap kita kata bersabar, tetap mengharapkan adanya ganjaran Allah di sebalik musibah ini, tetapnya berharap adanya kesembuhan Allah daripada penyakit ini, dan tetap juga kita berdoa tanpa berputus asa. Tanpa berputus asa, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila bercakap tentang Rasulullah SAW dan kematian anaknya Ibrahim ini, Rasulullah SAW adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang sabar, menganjurkan sabar, dan baginda bukan cakap kosong. Dalam sirah baginda sendiri, 6 orang anaknya meninggal dunia ketika baginda masih hidup. 6 orang anaknya yang meninggal dunia ketika baginda masih hidup. Hanya seorang yang hidup setelah baginda meninggal dunia, yang ini Fatimah radhiyallahu anha. Okay, bayangkan ya. Jadi Nabi SAW banyak hadis-hadis yang menganjurkan tentang kesabaran. Banyak hadis-hadis yang kita baca apabila Allah uji apa semua tu. Dan Rasulullah SAW benar-benar diuji. 6 orang anaknya meninggal dunia ketika baginda masih hidup. Sepatutnya kita selalu kata, sebagai ayah dulu yang akan meninggal dunia. Anak-anak ini kan tak anak yang dia, ya. Jadi begitu hebat ujian Rasulullah SAW. Jadi apabila baginda bercerita tentang sabar, menganjur tentang sabar, he is not talking like an empty can. Dia bukan sembang kosong, dia bukan sembang kari. He really face it. Okay, he really face it. Cuba kaji sirah Nabi SAW. Siapakah 6 orang anak? 1 Ibrahim yang kita sebut ni. Siapa lagi 5 itu yang meninggal dunia ketika baginda masih hidup. Begitu besar ujian baginda, ya tuan-tuan dan puan-puan. Ujian dakwah, ujian isteri Khadijah yang meninggal dunia, ujian pakcik yang menjaganya meninggal dunia tanpa mahu memeluk Islam, dan 6 orang anaknya meninggal dunia ketika baginda masih hidup. Okey? Okey, right. InsyaAllah kita sambung lagi. Kita sambung lagi dalam bab seterusnya. Bab seterusnya tentang surah Yasin. Jeng. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.